Islam yang ada, yang kita duk pegang ni, dia kata lama kelamaan Islam akan diruntuhkan oleh 3 perkara, kata Sayyidina Umar. Yang pertama, salah faham ulama. Sayyidina Umar kata, dia kata bila berlaku salah faham ulama, maka runtuhlah agama. Yang kedua, perdebatan di kalangan kaum munafik. Orang munafik, dia musuh Islam, dia tak faham Islam, tapi selalu berdebat macam ni, kita kena buat macam ni, kita buat ni, tapi dia lah betul dulu. Dan yang ketiga, dia kata keputusan ataupun hukum dalam pemerintahan oleh pembesar-pembesar negara yang menyesatkan lalu ditaati oleh rakyatnya. Sayyidina Umar kata yang ketiga, yang Islam runtuh kerana keputusan hukum yang dibuat oleh pemerintah dalam keadaan yang menyesatkan. Dia bukan tahu ke? Dia bukan tahu ke? Tapi dia buat. Dia paksa orang supaya cakap begian-begian. Akhirnya kita rakyat bawah pula mentaati, menyokong dengan adab usaha kuasa. Maka di situ Islam mula. Takkan Sayyidina Umar nak bohong. Apa nampak? Satu. Pasal ni yang kita bahas paling pertama kita sebab kita sendiri tak pandai menilai akhirat dengan dunia macam mana. Cuba letak buat bandingan. Ni akhirat, ni dunia. Kanan kita akhirat, kiri dunia. Kita tak macam mana buat kelebihan di sini. So itu saya kata dunia ni, Rasulullah kata tadi saya menyebut dunia jabatan akhirat. Maka jangan bercakap perwenang-wenang. Apa yang kita lakukan di dunia, kita akan petik di akhirat. Itu cerita. Tuhan kata tadi, apakah kamu puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti hidup akhirat? Allah Ta'ala dia cerita dalam Quran ni. Kalau kita sebagai ulama agama pun bila kita pentingkan dunia, Tuhan akan penuhi dunia, tapi akhirat tak dapat apa. Ayat ada, sembang apa ayat ada, surah Hud pun ada, surah Asyura pun ada. Allah Ta'ala bukan dia tak nak saja. Kalau hang berkhidmat atas agama tapi bukan dengan keikhlasan kepada Allah SWT, bila hang cakap aku bagi dunia tu tak aku penuhi, tapi akhirat tak apa-apa. Tuhan dah bagi siap-siap dah amaran. Baik, sambung. Juga firman Allah, zalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ayat 14, itulah kesenangan hidup dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yakni syurga. Banding tengok bila aku buat macam ni. Tuan-tuan, jadi macam mana keadaan? Letak kat khairat. Pasal apa hari Jumaat berimpun seminggu sekali? Disuruh berimpun seminggu sekali. Kenapa tak buat hari berimpun? Dan orang yang menyampaikan khutbah macam mana pula? Tuan-tuan, kadang-kadang benda-benda macam ni kita kena ambil. Sebab bila datang kaedah ayat fattabi'uni, ikutlah aku, ikut Nabi. Hadis ada menceritakan pelbagai. Khutbah Nabi sederhana saja, dibaca ayat-ayat Quran sebagai satu nasihat. Kemudian Nabi bila dia solat Jumaat, pendek khutbahnya, sederhana khutbahnya, pendek khutbahnya, dan ayat Quran panjang. Kenapa? Tentu ada sebab. Sebab Nabi nak tumpuk perhatian. Bila dia main masa lebih, dia tengok jam, tak mahu hilang konsentrasi. Maka nampak ada di sana bila kita duduk Jumaat, orang tak bisa main semayang pun dia timai dengar lama terfikir oleh dia. Sungguh juga. Maka dia akan menilai balik dunia dia dengan akhirat dia. Rasulullah ni kita tahu kata. Nampak kehebatan. Nabi pandai buat letakkan perbandingan. Sebab kita heran, macam saya ingat tak tuan-tuan ingat, saya pernah kata dalam 2-3 tahun dulu, ketika mana dalam perang Khandaq Gali itu, Nabi abang Allahumma la isya illa isyul akhirah. Ketika Nabi pegang cangkul itu, Nabi seorang pemimpin yang buat kerja sendiri. Pernah dalam pembinaan, kita tengok dalam pembinaan masjid di Madinah, Nabi sendiri angkat batu-bata bina masjid. Seorang pemimpin yang duduk bertungkus lumus. Hari ini ada pemimpin yang bertungkus lumus macam tu, yang sanggup bermandi peluh. Sampai bapa saudara dia Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib bisa kata kat dia, wahai anak saudaraku, wahai Rasulullah, duduklah, biarlah kami yang bekerja, kamu kan Rasul. Nabi kata tak ada apa-apa. Nabi kata kan sama-sama bekerja. Hari ni tengok pemimpin kita dah betul dah, main nak pegang skop pembuh sarung tangan, batu buah betul sikit batu habis.
Naik atas jengkau pun orang ajak ni turun. Tanpa bekerja aku balik tak ada masalah. Rasulullah duduk sampai petang. Letih tersandar. Sampai bila main perang Khandaq gali parit tu, Nabi lebih dulu. Tak tunggu orang dah. Nabi buang jubah dia. Ada selapis lagi hak nipis. Nabi cangkut. Sahabat tengok Nabi cakap, oh tak boleh jadi macam ni. Sahabat pi. Lalu Nabi tengok kaum Muhajir Ansar turun dan Nabi kata, Allahumma la ishul akhirat. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang kami lalui ini bukanlah kehidupan sebenar, tapi kehidupan akhirat yang sebenar. Tengok, mana letak bandingan dunia dan akhirat. Tuan-tuan hidup dalam ni untuk akhirat, bukan dunia. Syarat ikhlas kan? Syarat ikhlas. Duduk ikhlas kerana Allah, nak cari ilmu, nak buat perubahan, nak buat satu anjakan supaya kita berubah jadi baik. Kita faham Islam tu apa, menyokong perjuangan Islam. Kita rasuah pula. Sampai pun dia kata rasuah apa. Jadi makna Allah tak minta nak berjihad jalan Allah. Apa hari ni dah banyak-banyak berlaku. Ni tengok hari ni berlaku pula gempa bumi di Aceh pula. Esok mentah, esok susah mai depan kita. Masih kita tengok macam ni keadaan. Hari ni bunuh ni biasa di Malaysia lah ni. Dah lebih pada Hollywood dah. Tak tahu apa wud dah. Dah lah hari tu seorang lagi main tagi wud. Jadi wud lebih. Jadi maknanya tuan-tuan, kita hari ni tunggu masa. Kita ni kita tak kena. Kalau ikut topografi kita tak kena. Siapa kata tak kena? Allah punya kuasa habis kena. Mana anda? Dia bagi bang besar sekali. Selamat. Jadi maknanya di sana Nabi sendiri dah bakar. Kehidupan yang kita lalui ini sebenarnya yang kita dah buat ni perang apa semua dia pun sampai Nabi kata lagi faghfiril ansar wal muhajir. Kalau begitu ya Allah, ampunkanlah bagi orang muhajirin ini, ampunkan daripada orang ansar ini, dan ampunkan dosa bagi orang muhajirin. Tolonglah ya Allah. Mereka buat kerja sungguh-sungguh. Cubalah engkau lihat ya Allah, mereka bekerja untuk menegakkan agamamu. Hari ni tengok mereka gali parit pasal nak menegakkan agama. Sebab pok-pok Quraisy tu dia main ni, dia jenis bukan tahu apa, dia main serang kan. Dia jenis sopan panjil lepak ni. Main serang je, bukan dia resi bentang tu. Tapi kami bekerja. Akhirnya bila sahabat dengar tu, sahabat menitik air mata sambil bekerja kuat. Nabi semua kata gitu ya. Nabi kata, ya Allah, kehidupan ni bukanlah kehidupan sebenar. Yang kami dah bekerja ni, yang kami sembahyang, yang kami puasa, yang kami berzakat, bersedekah jariah, tolong orang susah, yang kami perang nak menegakkan agama, menumpahkan darah, yang sahabat syahid dan sebagainya. Kami ini bukan kehidupan sebenar, tapi illa ishul akhirat, melainkan kehidupan akhirat itulah yang sebenar, yang lebih baik. Faghfir lil ansar, maka ya Allah kupohonkan dengan adanya pertolongan daripada orang-orang ansar yang menolong membantu agamamu, yang duduk bersamaku, yang memangku Islam, yang berada di barisan hadapan. Mereka ni ampunkan dosa wal muhajir, dan juga orang-orang muhajir yang ikut serta dengan aku, ampunkan dosa mereka. Pasal akhiratnya, pasal coba tengok. Tadi saya sambung balik dia punya kata. Kita tengok macam mana dia kata Khalid ibn Walid. Semua orang kenal Khalid ibn Walid. Dia mengalahkan Islam di medan Uhud, panglima Quraisy. Tapi bila dia masuk Islam, dia panglima Islam. Kita tengok dalam satu peperangan, Rasulullah hantar 3 orang. Peperangan yang Nabi sertai dipanggil Ghuzwa. Peperangan yang Nabi tak sertai dipanggil Sari. Maka ada satu perangan yang Nabi hantar 3 orang. Nabi hantar Ja'far bin Abi Talib, Nabi hantar Abdullah bin Abi Rawahah, Nabi hantar Khalid ibn Walid. Masa sebelum Nabi itu, pagi itu, Nabi kata, di antara kamu bertiga akan ada yang syahid, akan ada yang gugur syahid. Sahabat tak takut pun. Kot kata, oh kalau gitu tak jadi ya. Dah, mereka berkobar semangat, senyum aja. Maka Nabi kata, kusrahi, yang pertama memimpin pasukan ini adalah kamu, wahai Ja'far bin Abi Talib. Dia senyum, tak ada apa. Dia kata, aku boleh kan. Akhirnya dia gugur. Dia pegang bendera tangan kiri, pegang pedang tangan kanan sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cak mata bendera dia ni, dia lepas, dia sambar.
Tak apa, tak nak pedang, tak apa, tapi dia pacu kuda lagi, Allahu Akbar, dia bagi semangat. Pang kata putih, dia kepik yang ketiak dah tu. Akhirnya masukkan anak panah terpacak di belakang dia berdua. Sebelum bendera jatuh, sambak oleh Abdullah bin Abi Rawahah. Tak jatuh Islam, tak jatuh. Habis Abdullah bin Abi kena dipegang oleh Khalid ibn Walid, menang. Sampai 2-3 perangan, bila Khalid bin Walid menang, terdengar desas-desus ke telinga Sayyidina Umar. Dia berkata, setiap kali cuba tengok, setiap kali kalau Khalid pegang, menang. Sayyidina Umar kata, ni kok mana cerita jadi akidah pula lah. Jadi akidah pula lagi, kau tak ada Khalid kalah. Akhirnya Nabi lucut, ambil bendera, lucut. Tak usah hantar kalau itu, tak usah mimpin, tak usah jadi ketua, tak jadi panglima perang. Tapi Khalid masih dia masa hadapan. Kita kau tak ambil jadi wakil calon, tambah-tambah hak jadi hak OKU lagi teruk kan. Tak ada tak jawatan tu, tak mau ni dah. Pasal tak pilihnya pasal. Tapi yang kata Khalid ibn Walid ni tak apa ya. Lepas tu ada kawan tapi jolok pula. Dia kata, Lek, yang tak rasa apa kan, yang daripada ujuk jawatan bah, tak rasa apa dah, kutlah kata ni. Dia kata pasal apa pula, aku berjuang bukan kerana Umar, aku berjuang kerana Allah. Aku nampak akhirat sana, bukan pasal Umar ni pasal. Nampak? Hebat kan? Ni pasal nampak ni kehidupan akhirat lebih besar. Akhirnya tengok sahabat dengar Nabi minta ampun, sahabat lagi pulun bekerja. Akhirnya terdengar dendangan di mulut mereka. Nahnu alladzina bay'u Muhammadan. Kami orang yang sentiasa membaiat dengan Muhammad. Kita ni baiat dengan Islam. Ajak isi orang pun takut macam mana. Masuk pula yuran tak payah orang. Buat cerita ni. Macam mana nak baiat Islam, macam mana Islam nak naik. Jangan kira depa sebelah-sebelah sana ni duit banyak. Walaupun depa OKU. Bukan orang-orang upaya. Saya nak ulang sekali lagi. OKU orang kuat. Dia lain cerita dia. Tengok bai'ah kami dengan Muhammad ni, kami bai'ah. Nahnu alladzina bay'u Muhammadan 'alal jihad ma baqaina abadan. Nampak ya? Itu perkataan jihad. Nampak tak? Nampak tak dia berkata? Kami bai'ah dengan Muhammad 'alal jihad ma baqaina abadan. Atas jihad ini yang akan berkekalan sampai bila-bila, sampai kami ketitisan darah terakhir. Dia yang kata jihad. Laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kalaulah tidak karena kedatangan engkau wahai Muhammad untuk membawa petunjuk kepada kami Islam, iman dan sebagainya, maka kami langsung tidak mengerti perkataan sedekah jariah, kebaikan-kebaikan. Semua kami tak tahu. Dan kami tidak tahu bagaimana untuk mendirikan solat, untuk menghadap muka kami kepada Allah yang bagi segala nikmat. Kalau bukan kerana engkau bawa hidayah, kami tak tahu apa jadi. Nampak? Fa'anzil sakinatan alaina wa in aradu fitnatan abaina. Oleh yang demikian ya Allah, maka turunlah rasa ketenangan ke dalam hati-hati kami. Tak usah kira Muhajir dan Ansar, tak usah kira kulit putih kulit hitam. Turunkan ketenangan dan kami memohon kepadamu, hindarilah perpecahan fitnah di kalangan kami. Alam jihad. Pasal semua nampak titian akhirat. Kita ni nampak apa? Nampak apa hari ni? Nampak projek? Nampak apa? Islam, dia nampak mana? Tak apa, dia semua cerita akhirat. Dia nampak akhirat. Nampak mana? Baik. Itu dia. Seperti Tuhan kata, itulah kesenangan hidup dunia, tapi di sisi Allah akan dapat tempat kembali yang baik. Kalau dia semayang pun dia dapat juga dunia. Dia main mengaji pun dapat dunia juga. Dia ada rumah, dia ada kereta, dia ada bini, dia ada semua. Sama juga Allah bagi. Tapi akhirat itu dia lebih. Sambung. Dalam hadis Rasulullah menyebut, dia kata, Rasulullah SAW
waqafa yawman ala mazbalatin wa nada ashabah qaila hulummu ila dunya thumma akhadha khirqatan qad baliyat wa 'izaman qad nakhirat wa qala hadhihi dunya. Telah diriwayatkan bahawa pada satu hari Rasulullah SAW berdiri di pinggir tempat pembuangan sampah Sarah dan menyeru para sahabatnya dengan bersabda, kejarlah dunia. Kemudian beliau mengambil seketul sampah telah busuk dan seketul tulang yang telah reput lantas berkata, ini dia. Nabi pergi tempat buang, Nabi ambil sampah busuk dan tulang reput. Nabi kata, hampa nak dunia? Nak ambil. Itulah dunia. Makna faham istilah yang Nabi buat. Makna dunia tidak akan kekal. Satu hari dia fana jual. Satu hari dia fana, akhirat kekal. Jadi maknanya di sana kita baca Al-Quran cerita akhirat. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Tapi lagu itu juga lagi. Itu nampak dunia. Mana di akhirat kita? Sambung. Lagi dia kata, wara'a Rasulullah SAW yauman syatan mayitatan qad ramaha ashabuha. Faltafata ila ashabihi qailan ara'aitum kaifa halat hadhihi ala ahliha wallah lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi 'ala ahliha walau kanat dunya tusawi 'inda Allah janaha ba'uqatin ma saqa minha kafira syurbata ma. Pada satu hari yang lain pula Rasulullah telah melihat bangkai seekor anak kambing yang telah dibuang oleh tuannya. Maka Rasulullah berpaling kepada sahabatnya dan bersabda, tidakkah kamu terfikir bagaimana tidak berharganya bangkai kambing ini bagi tuannya? Demi Allah, dunia lebih hina daripada pandangan Allah dari kambing itu menurut pandangan tuannya. Kalaulah dunia ini sama nilainya insya Allah dengan selesai nyamuk, nescaya Allah tidak akan beri minum kepada orang kafir walau seteguk air pun. Nampak? Dunia. Nabi kata dunia ni insya Allah tak nilai walaupun sebesar saya nyamuk. Tapi hari kenapa kita hari dengan dunia kita jangan pandang dunia. Yang sonok kadang-kadang baru-baru ni satu kenyataan yang keluar. Dia kata minta para ulama pun tolong bantu untuk menegakkan negara dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama terdengar pula ulama tak boleh campuri urusan politik. Mana itu yang penting? Satu suara kata ulama kena sama-sama pakat lah, baru boleh, baru negara ni baju, baru boleh apa. Tapi pada masa yang sama ulama jangan ambil tahu politik. Politik suku, ulama suku. Hak satu lagi 3 suku tak tahu. Itu kita jadi pening. Saya bila duk baca kata jadi pening. Macam mana bila kita bercakap? Ni. Ustaz ni. Oh ni politik kuat ni. Jangan bagi masuk dalam masjid, jangan bagi dia ceramah, jangan bagi dia kuliah, jangan bagi dia apa. Ni kuat politik. Tapi pada masa sama ulama kena bantu. Kok mana cerita? Sebab bila nak bantu negara, ulama akan menolak rasuah. Ulama akan menolak kerja keji. Ulama akan menolak penipuan. Ulama akan menolak kezaliman. Jadi bila panggil kami, bab-bab ni kami tak mau. Itu dia kata tu dia lah ulama lah betul lah. Dia lah pasal duk pakai saban besar jadi beku otak. Duduk pula beku otak pula. Jadi macam-macam duk bunyi. Ulama-ulama pondok ni idea. Kolak, beku, jumu. Di pada masa sama pujuk lah. Kena bantu lah nak. Kena bantu. Jadi cakap-cakap ni pelik. Sedangkan kita tengok Allah Ta'ala meletakkan kenapa dijadikan dari soal-soal kemanusiaan. Pernahkah kita tengok kenapa Tuhan jadikan aku seorang Muslim? Pernahkah tanya kenapa Tuhan panjangkan usia aku sampai hari ini? Kenapa Tuhan jadikan seorang manusia? Kenapa tak jadi binatang? Kenapa jadi pokok? Jadi untuk tujuan apa Tuhan letakkan? Dalam Tuhan letakkan dunia dan akhirat. Kenapa pula? Sebut dunia ada akhirat. Kenapa? Jadi maknanya di sana kita lah kena nilai. Rasulullah kata tadi dunia ni kan bangkai anak kambing ni tak apa lagi dia kata, tapi dunia lagi teruk pada ni sampai tak boleh si Allah walaupun sebesar sayap nyamuk. Kalau betul dunia bernilai, Allah tak akan makan, tak akan bagi minum orang kafir kalau seteguk pun pasal nilai.
Tapi dengar-dengar janganlah balik tahu nak jual habis pula dengan tanah, dengan rumah, dengan kereta, benda tak salah macam tu. Jadi jual habis apa yang ada. Maknanya kita kena faham. Satu keadaan ni kita duduk kita parti tengok dia. Hebatnya yang kata akhirat kekal sana. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Sambung sikit lagi. Dia kata wa qala iqtarabatis sa'ah wa la yazdadu an-nasu 'ala ad-dunya illa hirsa wa la yazdaduna min Allah illa bu'da. Rasulullah berkata lagi, dia kata hari kiamat telah hampir dan manusia masih lagi bertambah-tambah kepada dunia dan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata dunia nak mai dah, nak habis dah, tapi hampa lah butuhlah juga dengan dunia ni subhanallah dikat. Benda ni berlaku apa? Benda ni berlaku masa perang Uhud. Benda ni berlaku perang Uhud ketika sahabat turun daripada bukit tu tengok mudah-mudah. Jangan. Jadi maknanya kita pandai meletakkan dunia tu macam mana. Baik, sama sekali lagi dia kata wa qala ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rasulullah bersabda lagi, dia kata dunia ini penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi kafir. Dan Tuhan pun tak suruh kita jadi miskin. Tak boleh. Saya dengar lagu tu, buat kamu kat miskin tak boleh. Bila miskin kita lagi dia. Cuma kita kena pandai buat letak duduk kebaikan. Kita jangan kata dunia ni, saya baca tang ni pun kita tak menilai kebaikan lah. Nah, kita baca sikit ni, kita cuba banding balik. Jangan kata nak banding macam nak buat kebaikan dunia akhirat ni. Hak 3 perkara kelebihan umat Islam ni pun kita tak boleh buat. Baik. Ini saya saja buat bandingan, catat baik-baik. Daripada Jabir, daripada Huzaifah ibn Yaman. Daripada Huzaifah ibn Yaman, seorang sahabat. Dia kata satu hari, dia kata Rasulullah bersabda, "Fuddilna 'ala nasi bi thalath." Dia kata kelebihan kita orang Islam ni dengan manusia yang lain ada 3 dia. Ini kita cuba buat bandingan. Yang pertama, ju'ilat sufufuna ka sufufil malaika. Yang pertama kata Nabi, dijadikan saf sembahyang kita ni sebagaimana safnya malaikat. Kan Al-Quran ada wa taral malaikata hafiluna, malaikat yang berbaris-baris beratur mengelilingi arsy. Jadi cuba kita buat bandingan. Kalau kita tengok kita dah dilebihkan kita dengan manusia yang lain tentang saf sembahyang, kenapa masih ramai orang yang tak bersolat? Itu kelebihan dia dapat di sana. Kelebihan dia dapat di sana, bukan di sini. Di sini orang tengok satu susunan binaan yang marsus, yang cukup kuat. Nampak? Jadi yang pertama kita tengok sini pun kita tak dapat menilai. Yang kedua kata dia waju'ilat lana al-ardu kulluha masjidah. Yang kedua Ta'ala jadikan untuk umat Islam ni, tanah ni, bumi ini, tang mana pun boleh dijadikan tempat sujud. Kecuali kuburan. Makna tang mana pun boleh semayangnya, boleh dijadikan tempat masjid, tempat sujud. Boleh solat. Mari kita lihat, orang lain tak boleh. Tang tu pun kita tak boleh buat. Masjid mata-mata, surau mata-mata, masih orang tak semayang juga. Yang ketiga, waju'ilat turbatuha lana tahura idza lam najidil ma. Yang ketiga, dijadikan tanah ni bersih, debunya bersih, untuk dijadikan satu buat benda yang membersihkan. Macam kita tak ada air apa semua, dia kata apabila kamu tidak menjumpai air, maka tanahnya bersih, debunya bersih. Tentu pun kita tak boleh lagi letakkan kelebihan. Macam mana kita nak masuk kelebihan dalam kata dunia dan akhirat? 3 yang Nabi kata pun kita tak boleh letakkan duduk kita ke mana. Sedangkan Nabi kata terang kita ni lebih pada orang lain atas ni, tapi kita tak pandai letak. Dia pegang letak ke mana, entah letak ke mana, entah letak ke mana, busuk letak ke mana. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ini yang kita tengok. Yang kita duk usaha hari ni, usaha yang kita duk buat hari ni, usaha akhirat. Yang kita duk catat, duk tulis, duk tinggal buku untuk anak kita, sebab anak kita akan terus pegang benda-benda ni, ilmu yang manfaat sampai ke akhirat kita dapat. Yang kita buat hari ini semua akhirat. Cuma kita pandai nak menilai saja. Ini dunia akhirat. Maknanya tambah-tambah kita nak main lagi lah ni, nak beri bulan 19 masuk 20, nak menuju menit awal, menit akhir Syaban. Lagi 3 bulan kita nak menghadapi Ramadan.
Apa yang kita nak buat nak main depan? Nyawa kita sampai ke Ramadan, berdoa sampai. Tapi apa yang kita nak buat? Nak wamak untuk nak pergi ke sana. Maknanya kita masih lagi tak nampak ke akhiratan. Yang kita nampak bila main bulan Ramadan, aku nak main sembahyang tarawih. Yang aku nampak bila main bulan Ramadan, aku nampak bubuk lambu. Yang aku nampak bila bulan Ramadan, aku seronok main, boleh bazar Ramadan, boleh macam makan macam-macam yang tak ada aku ada. Kena macam tu tuan-tuan, macam mana? Keakhiratan tak nampak langsung. Duk nampak yang tu saja. Ni masa yang ada. Nak main 3 bulan, bukan jauh 3 bulan. Apa yang kita buat untuk nak mengejar akhirat? Kenapa tuan datang ke Ramadan setahun sekali? 30 hari. Pasal dia main. Lepas Ramadan tu dia main pula haji. Selang 2 bulan. Pasal apa dia main? Lepas tu dia main. Kadang-kadang benda tu kita masuk ke akhirat. Macam nak letakkan keakhiratan kita. Hari ni kita dunia, tapi nak letak akhirat tu. Macam mana kita nak buat? Berbanding. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Banyak soalnya, banyak benda-benda yang saya nak buat keluar, tapi cukuplah kita buat keluar sikit demi sikit demi sikit. Mudah-mudahan benda-benda ni kita akan cuba menilai balik. Kita duduk di mana dan sebagainya. Ini benar-benar bab apa penting dalam pengisian dalam agama ni. Macam mana kita nak buat? Subhanallah. Kita betul kata kena belajar, dan bila belajar dengan pelbagai orang, kita nampak kawan ni buat ni, kawan ni mana, maka kita akan nampak tu semua. Baru kita nampaklah dekat mana letak hidupnya kita sebagai orang Islam. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Jadi saya rasa cakap tu, kemudian kita bertiba. Dan lepas apa nak baca ni dia panjang pula, untuk bab ketiga ni panjang lagi. Dan sebab itu kita akan menjawab beberapa soalan. Silakan, masih ada masa yang ada ni, dan kita jawab beberapa soalan.